يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita pada tajuk yang ke-202. Masih lagi di dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Itu ayat penuh dia, tetapi kita ambil setakat yang kita nak dah poin kita. ومن الذين قالوا إنا نصارى. Di sini Tuhan kata orang Nasrani. Sebelum daripada ni kita jumpa orang orang Yahudi yang selalu membuat perjanjian dengan Allah dan juga dengan Nabi Musa, Bani Israel, yang banyaknya. Tetapi ada juga dari kalangan Nasrani ataupun kalau dulu ni kita panggil orang Kristian. Dia buat perjanjian. Buat perjanjian apa? Iaitu perjanjian untuk mentauhidkan Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini perjanjian dia. Perjanjian lagu mana? Sebagaimana kita sebutlah. Sebagaimana kita maklum, kalau kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, perjanjian kita dengan Tuhannya ialah tidak mensyirikkan dia. Okay. Hak asah dia lah kita kata dak. Tu perjanjian. Mendirikan semaya, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Kita membuat benda-benda yang Tuhan suruh dan meninggalkan benda-benda yang Tuhan larang. Itu perjanjian kita tu. Bila kita ni orang Islam, bila kita ni orang yang beriman. Begitu juga orang Nasrani. Sebelum daripada ni pun memang dia ada perjanjian juga dengan Tuhan, iaitu kita tak tahulah ibadat dia tu lagu mana. Cumanya kalau hak asas dia mentauhidkan Allah itu ada perjanjian dia. Lepas tu nanti bila Nabi Muhammad ini diutuskan, dia ni juga akan beriman kepada Nabi Muhammad yang bakal diutuskan nanti itu. Okey, itu perjanjian dia. Dia akan menyambut, dia akan meneruskan ajaran Nabi Isa melalui Nabi Muhammad pula. Bukan kata berhenti setakat Nabi Isa saja, tidak. Kaum Nasrani ini. Tetapi malangnya dia setakat Nabi Isa saja dah. Kalau kaum Yahudi, dia setakat Nabi Musa saja. Sedangkan perjanjian dia tu ada nanti akan mengikut Nabi akhir zaman, akan memberi bantuan pertolongan kepada Nabi Muhammad tu. Tapi tidak. Dia berhenti setakat Nabi Musa. Dan sebagaimana orang Yahudi ni, orang Kristian pun serupa juga. Fanasu hazzam mimma dzukiru bih. Mereka melanggar perjanjian lah. Mereka lupa bahagian yang disebutkan. Mereka lupa perjanjian tu. Mereka langgar apa yang diperintahkan oleh kitab Injil berupa beriman kepada Nabi, dan juga mereka ni melanggar perjanjian mereka. Serupa dengan orang Yahudi juga. Orang Nasrani ini. Sama saja. Okey, soalan dia. Kenapa disebut dari kalangan orang yang berkata kami adalah orang Nasrani? Wa minal ladzina qalu inna nasara. Kalau kita perhati ayat tu. Dari kalangan orang yang minal ladzina, dari kalangan orang yang qalu berkata inna nasara, kami ni orang Nasrani. Kenapa tidak terus sebut dari kalangan orang Nasrani?
Ada dari kalangan orang Nasrani, mereka ini janji sekian-sekian dan seterusnya, mereka memungkiri janji. Kenapa dia tidak kata begitu kan? Dia kata dari kalangan orang hok kata kami ni orang Nasrani. Ah, Inna Nasara, kami ni orang Nasrani. Jawapan dia, kerana mereka berdusta sebenarnya di dalam dakwaan mereka bahawa mereka ini adalah Nasrani. Nasrani ni apa Nasrani? Nasrani ni asal makna dia daripada perkataan Nasara. Nasara ni makna dia tolong. Tolong. Nasrani ni maknanya penolong. Penolong ke apa? Penolong agama Allah. Penolong Nabi Isa. Pembantu ataupun kawan setia, sahabat karib Nabi Isa. Ni Nasrani, asal makna dia. Asal dia hok kata Nasrani ni bukan buat Nasrani ni, tetapi Hawariyun. Ada dalam ayat lain dia sebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Tuhan kata jadilah kamu ansarullah. Tu ansar. Ansar ni daripada Nasara. Pecahai-pecahai tu bilah Nasrani tadi tu dah. Lalu puak-puak Hawari. Siapa Hawari? Hawari ni pengikut setia Nabi Isa dah. Pengikut setia Nabi Isa berkata, qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah penolong Allah, ansarullah. Tu. Kamilah penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel. Lalu adalah Bani Israel yang beriman. Bila lagu tu? Wa kafarat ta'ifah. Dan ada juga yang tidak beriman. Orang beriman ni betul lah dia ni Ansar. Orang ni kita boleh panggil dia Nasrani. Orang mana beriman ni tu. Lupa dengan Hawari tadi tu lah. Hawari ni Ansarullah. Orang Bani Israel yang menolong Nabi Isa dan juga menolong agama Allah. Orang ni kita boleh panggil Ansarullah juga. Ataupun kita panggil Nasrani. Asal dia Nasrani ni penolong agama Allah ataupun pembantu Nabi Isa, pengikut setia Nabi Isa. Tetapi tidak dah. Bila lagu tu dia guna kepada puak-puak dia, mendakwa dia lah sebenarnya penolong Nabi Isa. Nasrani, kamilah Nasrani. Untuk menyatakan mereka adalah penolong agama Allah. Mereka juga kata kepada Nabi Isa, kami adalah ansarullah. Tetapi kalau orang kafir itu tidak ansarullah lah. Wa kafarat ta'ifah. Golongan yang kafir, ada segolongan yang tidak mahu mengikut Nabi Isa, hak itu tidak ansarullah. Tetapi dia jadi umum dah, maklum. Ansarullah ni enggak, Nasrani ni enggak, kira-kiranya pokok dia. Jadi boleh dia gelar tidak Nasrani. Sebab itulah Tuhan kata dari kalangan orang hok kata, orang yang mendakwa kami ni Nasrani. Dari kalangan mereka yang mendakwa. Dia dakwa saja. Dia ni adalah penolong Allah, ansarullah. Sebenarnya tidak. Orang Kristian tu mendakwa saja dia ni pengikut Nabi Isa. Sebenarnya tidak. Kalau betul dia pengikut Nabi Isa, dia kena beriman dengan Nabi Muhammad. Dia kena percayalah kepada kitab Injil, yang mana di dalam kitab Injil tu kata kena beriman, kena mentauhidkan Allah. Tetapi tidak. Realitinya orang Nasrani ni kan bermakna dia ni sebenarnya bukan Ansarullah. Dia ni bukan Nasrani, tapi itulah jadi boleh dia Nasrani. Seterusnya tajuk yang ke-203, ahli kitab ni menyembunyikan. Firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul kita. Siapa rasul kita? Nabi Muhammad telah mari dah.
Tuhan kata, wahai ahli kitab, telah mari Rasul, iaitu Nabi Muhammad, yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Nabi Muhammad ini dia menjelaskan banyak benda yang mana kamu sembunyikan di dalam kitab kamu. Kamu tak royak. Banyak benda kamu tak royak di dalam kitab. Kitab apa tu ahli kitab? Bila kita sebut kitab kepada ahli kitab kan, iaitu Taurat dan juga Injil lah. Jadi Quran ni Nabi mari dia royak. Banyak benda yang disembunyikan oleh mereka. Orang awal tak tahu. Nabi tahu kau ada dalam kitab dia. Sebenarnya Nabi pun tak tahu juga. Apa ada dalam kitab Taurat, apa ada dalam kitab Injil. Dia tahu, Nabi jadi tahu sebab orang royak tu adalah orang yang sama, iaitu Allah. Waktu kita Taurat pun Allah juga. Kita Injil pun Allah juga. Quran pun Allah juga. Jadi benda yang sama lah ada dalam kitab tu. Adalah beza sikit-sikit tapi asal dia ada. Keserupaan dia tu. Lepas tu seterusnya tufun minal kitab wa ya'fu an katsir, dan banyak juga yang dimaafkan. Ya'fu an katsir. Nabi juga memaafkan, iaitu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang mereka sembunyikan. Ada banyak perkara dia royak, banyak juga dia tak royak. Kok dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab-kitab Injil, Nabi tidak royak. Kok Nabi royak agak, iaitu sebagaimana ada dalam Quran, ada dalam hadis lah. Selain daripada tu, kok kita jumpa orang-orang kemudian jumpa dalam kitab Taurat, tapi tak tahulah kok betul ke tidak dah. Sebab kitab Taurat tu mungkinlah dia ubah kan. Dia jumpa hak itulah hak disembunyikan, hak tidak didedahkan. Banyak juga yang tidak didedahkan. Soalan dia, bagaimana boleh Nabi ini tidak menyatakan kebenaran yang disembunyikan oleh mereka di dalam kitab mereka ni? Nabi mari, Nabi royak banyak perkara tu tak apalah. Pada banyak juga Nabi tak royak tu. Wa ya'fu an katsir itu. Itu yang menjadi masalah dia ada. Banyak juga benda hak Nabi tak royak. Apa? Banyak benda Nabi tak royak. Nabi kata pakai biar. Sepatutnya, kalau nak kira, sepatutnya mari jelas belakang lah. Jelas semua. Royak belakang mana-mana ada dalam kita tahu. Oh ni sebenarnya hak dia susu. Ni sikit royak belakang cerita. Dedah ke belakang tu. Mana-mana disembunyikan oleh mereka. Tetapi banyak juga Nabi tak royak. Ya'fu an katsir. Okey. Apa gitu? Bila Nabi tak royak tu, adakah Nabi ni menyembunyikan kebenaran? Nabi susu? Dia tahu kalau royak tak okey. Berat juga kita nak amal dah. Tak cara royak lah. Tahu tapi dah. Jadi waktu ni kita biar. Ya'fu ni maafkan. Gitu juga lah Nabi lebih kurang buat dia lah kalau nak kira dah. Buat dia pun dia susu sebab dia rasa berat lah. Boleh jadi dah. Mungkin tidak menguntungkan dia. Jadi kita tak usah royak lah ni. Nabi pun lebih kurang gitu juga. Ya'fu an katsir ni dah. Tak usah royak. Takut menjejaskan kedudukan kita kau. Kita pakai susu gitu dah. Jawapan dia. Yang pertama, apa Nabi tidak jelas sebab tidak diperintahkan untuk menjelaskan itu. Sebab Nabi tidak disuruh jelas. Ada benda-benda Allah suruh Nabi jelaskan. Iaitu sebagaimana hak disebut dalam Quran ada tertulis dalam kitab Taurat, ada yang dalam kitab-kitab hak sebelum ni. Ni tidak diperintahkan berbuat demikian. Sebab tu Nabi tak jelas. Kalau tidak Nabi pasti akan royak. Itu yang pertama. Sebab nak jelas atau tidak jelas ni bukan melalui dia, tetapi melalui perintah Allah. Kalau Tuhan suruh, baru dia boleh jelas. Sebab apa dia tak jelas? Sebab Tuhan tidak suruh lah. Kira-kiranya.
Lepas tu yang diperintahkan untuk diterangkan, supaya diterangkan ialah benda yang berkait dengan menyatakan hukum syarak, benda yang Nabi jelas. Nabi jelas tu. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Banyak benda yang mereka sembunyikan dalam Alkitab tu Nabi royak semula, Nabi dedahkan semula. Hak ni berupa hukum syarak, sifat Nabi, hujah yang menyatakan kenabian, kebangkitan, berkaitan dengan kebangkitan hari hari kebangkitan, dan juga berita gembira tentang hari kebangkitan tadi tu, syurga, neraka, apa ni. Hak ni Nabi jelas, hak ni Nabi royak. Ayat berkaitan dengan rejam dan lain-lain. Bagaimana kalau kita ngaji kitab-kitab tafsir ke apa, dia adalah dia royak tu. Asal dalam kitab Tauratnya, ayat detailnya lagu lain, hukumnya dia lain. Tetapi gana-gana pada lah. Benda tu sudah difardukan kepada orang-orang dulu. Sebagaimana kalau puasa ni, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini difardukan sebagaimana umat-umat ataupun orang-orang dulu difardukan juga puasa. Dia royak. Difardukan lagu mana? Maknanya ada lah tu perintah-perintah Tuhan kepada orang-orang dulu supaya puasa. Kita pun puasa juga, orang dulu pun puasa juga. Cumanya puasa dia lagu mana, waktu kita tak tahulah. Zuhur sampai asar ke, zuhur sampai ngorek ke, waktu kita tak tahu. Kita ni subuh sampai maghrib dah. Syarat-syarat dia ke apa, tapi asasnya puasa tu ada. Jadi jelas semula, dijelaskan balik oleh Quran. Lepas tu apa tidak jelas juga, tidak diterangkan juga kerana boleh membuka aib ahli kitab. Ada juga benda-benda hak tidak dijelaskan. Nabi ya'fu an katsir, Nabi maafkan. Dalam Quran sebut banyak juga Nabi tidak jelas, sebab kalau royak nampak lagi teruk ahli kitab gitu. Sebab itulah tidak royak. Bahawa ada keterukan ahli kitab juga, cerita macam-macam pasal ahli kitab zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dulu. Hak tu kira gana tu dah. Cerita hak dia sesat di pandai, cerita nak minta ma'idatan minas sama' dan sebagainya dah. Cerita hak jadi kera, jadi babi dan sebagainya. Hak tu ada juga tu. Pandai hak tu lah. Pandai hak ada tu. Nak royak banyak lagi biarlah. Kita sebut setakat tu ya, cukup dah untuk orang nak kenal ahli kitab ni lagu mana. Untuk orang nak kenal orang Yahudi ni kerana pandai dah. Nak sebut, kalau nak sebut banyak lagi, tetapi ya'fu an katsir gitu. Tidak sebut bukan nak susu, tidak sebut nak jaga demo lah. Sebab tu tidak sebut nak jaga. Tajuk yang seterusnya, firman Allah Ta'ala, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih. Yahdi bihillah, Allah memberi hidayah melalui Al-Quran. Waktu turun Quran ni sebagai salah satu cara Tuhan nak bagi hidayah lah. Man ittaba'a ridwanah, bagi hidayah kepada orang yang mengikut ridwanah, keredaannya. Maknanya mengikut hak Tuhan redha. Tuhan bagi hidayah dengan Quran kepada orang yang mengikut hak Tuhan redha. Hidayah kepada apa? Hidayah kepada subulas salam, kepada jalan keselamatan, jalan kesejahteraan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih, dan juga Allah ni mengeluarkan mereka, iaitu dengan Quran tadi itu, daripada kegelapan kepada cahaya. Maknanya daripada kekufuran kepada iman. Asalnya kufur jadi beriman orang itu. Dengan cara gana? Dengan cara Tuhan bagi hidayah kepada dia lah. Macam mana Tuhan bagi hidayah? Iaitu manittaba'a ridwana, dia ikut hak Tuhan suka.
hak Tuhan redha. Okey, soalan dia. Mereka ni mengikut apa yang diredai. Mereka yang mengikut apa yang diredai oleh Allah akan diberi hidayah. Kalau kita perhati tu ayat ni, maksud dia nya orang hak ikut hak Tuhan redha, Tuhan akan bagi hidayah kepada dia. Yahdi bihillah, Tuhan akan bagi hidayah. Man ittaba' ridwana, orang kepada orang hak ikut benda hak Tuhan redha. Seterusnya, selagi Allah tidak memberi hidayah, mereka ni tidak akan mengikut apa yang Tuhan redha. Di sini dia kata berlaku daur. Kalau dalam mantik, orang ngaji mantik kat jelas. Daur tu kau dia dah. Daur. Daur ni kalau bahasa kita ada. Orang panggil musing. Berlaku musing. Yang gini. Okey. Orang hok ikut benda hok Tuhan, orang hok buat benda Tuhan redha, Tuhan akan bagi hidayah. Okey. Jadi lagu mana nak boleh hidayah ni? Kena buat Tuhan redha. Lagu mana nak buat Tuhan redha? Tuhan kena bagi hidayah dulu. Tuhan kena bagi hidayah. Barulah dia akan buat benda Tuhan redha dah. Kalau Tuhan tak bagi hidayah untuk dia buat benda Tuhan redha, maka dia tak buatlah benda Tuhan redha dah. Jadi lagu mana nak dapat hidayah, kena buat Tuhan redha. Lagu mana nak buat Tuhan redha, kena dapat hidayah. Nak dapat hidayah, kena buat Tuhan redha. Nak buat Tuhan redha, kena dapat hidayah. Yang musing. Jadi tempat dulu jadi. Tak tahu mana sah ni sebenarnya. Kita nak dapat hidayah, kena buat Tuhan redha dulu. Lagu mana kita nak buat benda Tuhan redha kalau kita tidak dapat hidayah? Dia tak habis. Supaya kita kata hal ni terjadi daripada apa? Pokok terjadi daripada benih. Benih ni berasal daripada pokok. Pokok berasal daripada benih. Benih daripada pokok. Musing. Lagu mana ni ayat ni musing ni? Maknanya kita kata tak boleh benda ni Tuhan royak ni benda yang tak boleh nak buat lah. Kira-kiranya. Jawapan dia. Maksud dia Allah memberi hidayah kepada orang yang mengikut apa yang melakukan benda dia redha, iaitu Allah memberi hidayah melalui Al-Quran kepada orang yang dia tahu. Allah bagi hidayah kepada orang yang dia tahu. Orang tu akan ikut apa yang dia redha. Tuhan tahu. Jadi Tuhan bagi hidayah kepada. Sebelum ni dia tak buat lagi. Sebelum ni orang tu tidak buat lagi benda hak Tuhan redha. Dia tidak buat lagi. Tapi Tuhan tahu dah. Dia akan buat. Nanti dia akan buat. Jadi Tuhan pun campakkan hidayah kepada dia. Bila Tuhan campakkan hidayah kepada dia, lepas pada tu dia pun buat lah benda hak Tuhan redha. Hak ni tak ada siapa tahu. Hak ni hanya Tuhan saja tahu. Sebab itulah kita kata hidayah ni benda-benda atas Tuhan. Dia nak campakkan kepada siapa. Bila dia campakkan, dia bagi kepada siapa-siapa, orang tu pun akan buat lah benda-benda hak Tuhan redha. Bukan kata dia kena buat dulu baru Tuhan campakkan hidayah. Tidak. Tuhan bagi dah tu. Bila dia buat benda hak Tuhan redha tu dah, Tuhan bagi hidayah dah lah tu. Kira-kiranya kepada dia tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ni bagi hidayah kepada orang yang dia nak. Dia mahu orang tu mengikut apa yang diredainya. Ini soal lagi. Tuhan nak dia ni ikut benda hak Tuhan redha. Tuhan nak dia ni jadi orang mukmin. Tuhan nak dia ni jadi orang ahli syurga. Tuhan nak tu bila tu? Dia tak ada lagi. Masa tu dia tak ada lagi. Tapi Tuhan nak dah dia ni jadi ahli syurga. Bila lagu tu Tuhan pun buat lah. Dia mengikut hak selayaknya. Tuhan bagi hidayah kepada dia. Lalu dia pun buat lah benda-benda yang Tuhan nak.
Senang kat kita kata gini lah. Orang tu sebelum daripada dia ada lagi atas dunia ni, tak tahu ramai bila lagi tu. Tuhan sudah nak dah dia ni lahir sebagai emas. Emas. Tuhan nak buat dia ni emas. Orang ni. Orang ni Tuhan buat dia ni sebagai kayu api. Dia tak ada lagi dah. Tapi Tuhan sudah buat dah. Dia sebagai kayu api dari neraka. Sebagai contoh. Lalu orang hak Tuhan takdir dah dia ni sebagai emas. Ada. Dia ni nanti akan lahir. Jadi Tuhan buat dia sebagai emas. Lalu dia pun lahir sebagai emas. Ada. Tapi kita tak tahu dah. Tapi Tuhan tahu. Dia nak. Orang ni buat benda dia reda. Lahirlah dia sebagai emas. Lepas tu capulah dengan debu-debu sikit. Itu tak apalah dah. Itulah kita panggil dosa. Debu banyak sikit kan. Banyak dosa dah. Masuk neraka dulu. Tapi asal dia emas. Tuhan nak dia. Gitu. Lalu Tuhan bagi hidayah lah kepada orang hak lagu tu. Hak Tuhan cipta ke dia sebagai emas tadi tu. Asal lagi tu. Sebelum dia lahir lagi. Orang yang Tuhan lahir ke apa ni. Tuhan buat dia sebagai kayu api tu. Tuhan memang tak bagi dah lah hidayah kepada dia. Ada. Bila lagu tu tak ada dah lah. Apa ni. Dia nak buat hak Tuhan reda ke apa tak ada dah. Okey. Hak ni pas kita nak agama ni. Benda lagu ni. Kita tahu ke siapa dia emas. Siapa dia kayu api dia. Ni kita tak tahu. Ni ilmu Tuhan. Ni kehendak Tuhan berlaku. Sebab tu kita kata beruntung. Ada orang yang beriman tu beruntung. Sebab Tuhan pilih tu. Di situ. Tuhan tertuduh dia ni sebagai emas. Ni bagi tak tahu. Okey. Tajuk yang kedua tu 5. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Siapa dia kata anak-anak Allah ni? Firman Allah Ta'ala. Wa qalatil yahud wan nasara. Orang Yahudi dan juga orang Kristian kata. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ni anak-anak Allah. Dan juga ahibba'uh. Kekasih dia. Lepas tu ada lagi ayat lepas pada ni. Wa ahibba'uh. Wa qalatil yahud wan nasara. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Tuhan berkata. Dah kalau kamu ni anak-anak Allah dan juga kekasih dia, kenapa kamu ni diazab? Disebabkan dosa-dosa kamu. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Maknanya kamu kena azab juga. Kalau anak-anak kekasih kat kira-kiranya, orang yang kita sayang, dia buat salah sikit-sikit, kita lepaslah. Kan? Kalau kita kata, tak sabit anak kita, malah cara dah. Malah pasal dah, tak ada arah ke anak. Maknanya ya ada, maaf tidak. Ada. Tapi masalahnya tu yang kata, dah kenapa? Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Kamu ni dilayak supaya orang lain. Bal antum basyarum mimman khalaq. Sebabnya kamu tidak anak lah. Sebab kamu ni manusia supaya ramai-ramai dah. Orang Yahudi, orang Kristian ni, dia dakwa gitu tidak sebenarnya. Sebab tu Tuhan layak dia sopa. Soalan dia kata kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah tengok orang Yahudi, orang Kristian kata kita ni anak Allah. Tak ada. Oh ya. Orang Kristian mana? Oh ya. Kita anak Allah. Ada kau? Buat dia lah ni tak. Siapa dia kau ya? Tidak diketahui siapakah dalam kalangan mereka yang berkata demikian. Tak tahu. Orang Yahudi mana kata kita ni anak Allah? Quran kata. Quran kata kita mendakwa kita ni anak Allah. Bila kita dakwa? Cuma mari bukti. Kita dakwa kita ni anak Allah. Kalau ada bukan kita dakwa kita anak Allah. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Uzair itu anak Allah. Itu ada. Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Kristian kata Nabi Isa tu anak Allah. Itu ada. Itu betul kita kata.
Kita sendiri anak Allah tu. Parana Quran ni kata orang hak tak kata pula tu. Kita royak go lain tu, dia pergi royak kita pula kata. Ni satu. Tuduh lah ni tu. Satu toh juga lah ni. Kita ialah juga payah juga nak royak ni tu. Musim juga. Kata kan dia tak kata. Dan kalau kita perhati-perhati dalam kitab tafsir pun dia ada. Dia memang dia tak kata pun. Bukan dia kata ni, kami anak Allah ni. Parana ni. Jawapan dia yang dimaksudkan oleh mereka anak-anak Allah ni, maksud dia ni istimewa di sisi Allah berbanding orang lain. Tuhan nak menyatakan dia ni royak dia istimewa. Dia ni lebih banding dengan orang lain. Jadi lebih istimewa ni kira-kiranya subhanallah lah. Tak ada orang lain, tak ada dah orang lain. Orang lain, bapa nak lebih ke orang lain, kita kata saya dia. Belum tentu. Okay. Ni kita kata hak lumrah, hak umum. Kalau bapa ni, ibu bapa ni dia nak lebih, dia nak istimewa ke siapa? Kiranya umumnya dia akan lebih ke anak dia lah. Dia akan lebih ke darah daging dia kan. Hak paling dekat sekali sama dia, darah daging dia, cucu dia ke, anak dia lah. Ni Tuhan sebut hak biasa. Orang ni kalau dia boleh keistimewaan apa-apa sebab tu anak dia. Gitu. Bapa belum tentu lagi. Bapa tak tentu lagi. Kita dapat keistimewaan sebab kita bapa dia belum. Sebab orang tu kalau bapa boleh jadi tiga lagi dia bagi keistimewaan. Tapi kalau anak tu biasanya ia ada. Ibu bapa saya kepada anak-anak betul. Anak-anak saya sebut ibu bapa saya kepada dia belum tentu. Okey. Sebab tu gitu betul. Sebab tu dia tidak buat contoh kami ni. Apa dia? Bapa ke? Bapa Allah dah. Tidak bapa Allah makna dia kita ni istimewa. Tapi dia tak bagi contoh bapa kan? Dia bagi contoh anak. Sebab anak-anak ni istimewa di sisi ibu bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Allah ni makna dianya kami ni anak-anak Nabi Allah. Kita dikira anak cucu Nabi, anak cucu Nabi Isa. Tak ke tu hendak. Seksa kita. Kita ni kira keturunan Nabi ramai Nabi kita. Di atas daripada kita Nabi Musa tu ke. Keturunan Nabi Musa. Sebelum daripada Nabi Musa, Nabi lagi, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, tu Nabi belaka tu. Keturunan kita belaka tu. Kita ni istimewa. Tu hendak ayat hidup. Dah serupa je kamu. Keturunan Nabi pun, anak-anak Nabi pun serupa je. Tu hendak ayat serupa. Kecuali orang bertakwa, itu saja. Nak nyabi anak-anak keturunan Nabi ni tak usah. Kita ni istimewa sebab kita anak cucu Nabi Muhammad. Istimewa tidak disebabkan hak tu. Istimewa sebab lain. Kerana anak cucu tidak menjamin. Ni mendakwa anak-anak Nabi dah ni anak cucu Nabi ni. Tu pun Tuhan kata tak istimewa. Apa dah lagi kata ni anak cucu Sayyidina Husain tu. Anak cucu Fatimah. Lebih-lebih lagi dah. Ni anak-anak Nabi dah. Kira-kiranya dah. Dia ni dakwa. Orang Yahudi, orang Kristian ni. Dulu kita dah ingat. Orang Yahudi, orang Kristian nak mendakwa dia ni anak cucu Nabi. Guna selah. Guna nasab Nabi ni sebagai hujah untuk dia ni tak kena Tuhan kurang dosa, Tuhan ampun ke dosa kerana semata-mata anak cucu Nabi. Kita ingat kau buat tu saja lah ni timbul.
Orang Islam sendiri pun tu. Orang Islam tidak hak kita kata orang Kristian, tidak ada orang Kristian diri orang Islam diri pun guna benda ni juga jadinya. Bila lagu tu serupa dengan Yahudi Kristian tu. Pegang kepada silsilah ni. Serupa jadi. Ya, hubungan kami dengan Allah ni adalah umpama bapa dengan anak. Yang ayat itu. Hubungan dia ni apa? Tuhan ni tak kisah mana. Dia ni nak apa-apa. Tuhan lebih ke dia sama. Sebab apa? Sebab dia ni supaya anak beranak. Supaya anak beranak. Anak beranak kat lagu mana? Tak kira mana. Yalah. Lebih sikit pun. Kurang sikit pun. Ya anak beranak. Okay. Jadi gitulah dulu pelajaran kita kali ini. Wallahu a'lam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.